Okey, bab 8 garis dan sudut. Okey, cikgu akan terangkan pengiraan bagaimana untuk mendapatkan sudut-sudut yang terdapat pada satu garis lurus dan sudut pada putaran lengkap. Okey, yang pertama pelajar kena ketahui hasil tambah sudut-sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Ni sudut pada garis lurus 180 darjah. Tak kiralah di atas ke, kat bawah ke, garisan tu sengit ke. Bila disebut garis lurus, dia membentuk sudut 180 darjah. Okey, yang kedua, hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, ini adalah sudut pada putaran lengkap. Okey, putaran lengkap ni menghasilkan satu bulatan dan sudutnya adalah 360 darjah. Okey, cikgu akan bagi tunjuk contoh. Okey, cari nilai X. Okey, ini kita gunakan konsep garis lurus. Satu garis lurus adalah 180 darjah. So, kita boleh cari nilai X. X sama dengan 180 darjah tolak 25 darjah. Okey, kita akan dapat nilai X 155 darjah. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua ni tidak diberikan nilai sudut. Okey, tapi pelajar kena tahu hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus mesti dapat 180 darjah. Okey, sini kalau kita tengok X, sudut yang pertama dan sudut kedua adalah 2X. Kita tambahkan hasil tambah sudut pada garis lurus mesti dapat 180 darjah. Okey, X. Apa-apa sahaja pun boleh ubah. Yang perkalinya 1. Kalau tidak ditulis apa-apa di depan ni, perkalinya adalah 1. 1 tambah 2, kita akan dapat 3. X sama dengan 180 darjah. Okey, 3X sama dengan 180 darjah. Kita nak cari nilai X, bukan 3X. 3 dan X ni adalah operasi darab. Okey. Bila kita ubah kedudukan, dia akan jadi operasi bahagi. Bahagi dengan 3. So, kita akan dapat X 60 darjah. Okey, tengok sudut pada putaran lengkap pula. Sudut pada putaran lengkap, kita tahu satu putaran lengkap menghasilkan sudut 360 darjah. So, untuk cari nilai X, 360 darjah, kita akan tolakkan dengan 35 darjah. Okey, dekat sini kita akan dapat sudut X 325 darjah. Okey, sama juga contoh dengan yang ni. Ni dia tidak berikan apa-apa nilai, tapi kita kena ketahui sudut pada putaran lengkap menghasilkan 360 darjah. Hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ni menghasilkan 360 darjah. So, sudut pertama adalah X. Kita tambahkan dengan sudut kedua adalah 5X. Dan mesti dapat 360 darjah. X ni 1 berkali dia. 1 tambah 5, 6X sama dengan 360 darjah. So, kita bahagikanlah untuk dapatkan satu sudut. 360 darjah bahagi 6. So, kita akan dapat X sama dengan 60 darjah. Okey, yang ni yang melibatkan sudut pada garis lurus dan sudut putaran lengkap. Okey, untuk seterusnya. Okey, yang ni juga pelajar perlu ketahui ya. Okey, hasil tambah dua sudut ialah 90 darjah. Okey, yang sudut hasil tambah ada 90 darjah ni, dua sudut itu disebut sebagai sudut pelengkap. Ya, sudut pelengkap. Simbol biasa kalau dia tak tulis 90 darjah, dia gunakan simbol petak ni. So, simbol petak ni adalah merujuk kepada 90 darjah. Okey, yang kedua, hasil tambah dua sudut ialah 180 darjah. Okey, dua sudut itu disebut sebagai sudut penggenap. Ya, ni sudut pada garis lurus. Bila dua sudut hasil tambah dia 180 darjah, kita panggil dia sudut penggenap. Okey, yang ketiga, hasil tambah dua sudut ialah 360. Dua sudut itu disebut sebagai sudut konjugat. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, dalam rajah di sebelah, P dan 30 darjah ialah sudut konjugat.
Diberi P dan Q ialah sudut penggenap dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Hitung nilai P, Q, R dan S. Okey, itu pentingnya ya. Pelajar kena ketahui apa tu sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Kalau pelajar tak ketahui apa itu sudut pelengkap, penggenap dan konjugat, pelajar tak boleh nak jawab pun soalan ni. Sebab dia ada ciri-ciri dia. Sudut penggenap tu berapa darjah, pelengkap berapa darjah, konjugat berapa darjah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, daripada soalan ni, dia dah bagi tahu P dan 30. Okey, so kita tengok pada soalan P sini dan 30 ialah sudut pelengkap. Ni sudut pelengkap. Sudut pelengkap kita kena tahu dia adalah 90 darjah. So kita bolehlah cari nilai P. Okey, untuk nilai P yang pertama kita cari nilai P dulu. P sama dengan 90 darjah tolak 30 darjah. So kita boleh dapatlah nilai untuk P 60 darjah. Sebab tu kena tahu simbol ni 90 darjah. Okey, P kita dah tahu. Yang kedua, nilai Q. Bagaimana kita nak dapatkan nilai Q? Okey, di sini soalan dia kata diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Ni sudut penggenap P dan Q. Nah, ni garis lurus. Kalau tengok di sini kata sudut penggenap hasil tambah mesti 180 darjah. Tu. Pelajar dah dapat tahu keyword satu lagi 180 darjah. So untuk dapatkan Q 180 darjah tadi kita dah dapatkan nilai P. Okey, tolak 60 darjah. So sekarang kita akan dapat nilai Q 120 darjah. Okey, seterusnya kita tengok pula nilai R. Okey, R apa dia bagi tahu kat sini? Sudut konjugat. Ni sudut konjugat. Sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Okey, kalau tengok sini kata hasil tambah dua sudut ialah 360 darjah. Dua sudut itu disebut sebagai sudut konjugat. Okey, sekarang R dan sudut yang satu lagi semua ni sudut konjugat ni maksudnya putaran lengkap lah. Okey, kita ambil sini. Semua sudut ni. Semua sudut ni ada dengan R ni adalah sudut konjugat. Sudut ini adalah 260 darjah. So, kita nak cari nilai R. Satu sudut konjugat 360 darjah. Kita tolakkan dengan 260 darjah. So, kita akan dapat nilai R adalah 100 darjah. Okey, 3 dah. Yang last sekali adalah nilai S. Okey, so kita boleh tahulah nilai S. Nilai ini adalah satu garis lurus. Tadi kita tahu sini adalah 100 darjah. Ini 30 darjah. Satu garis lurus adalah 180 darjah. Okey, so untuk dapatkan nilai S, 180 darjah tolakkan dengan 130 darjah. So kita akan dapat nilai S 50 darjah. Itu info penting yang pelajar kena tahulah. Yang pertama tadi sudut pada garis lurus 180 darjah, sudut putaran lengkap 360 darjah dan istilah-istilah ni sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat untuk menyelesaikan pengiraan yang melibatkan sudut. Kadang dia tak beri nilai sudut. Kena tahulah istilah-istilah ni.